warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tazakkur wa tazkir wa naf' intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muka surat 30 baris ke apa namanya? Baris ke-7 daripada atas. Qala muallif rahimahullah, berkata pengarang, dan setengah daripada sembahyang minta hujan, setengah daripada sunat, sembahyang sunat itu sembahyang minta hujan. Jadi setengah pada sembahyang, maknanya yakni sunat muakkad bagi tiap-tiap orang yang bermukim dan musafir. Sunat muakkad dia memohonkan hujan kepada Allah Ta'ala kerana hajat akan air. Walaupun hajat tu negeri lain, tempat kita ada air, ada hujan, kita musafir tempat lain tu tak ada air, sunat juga kita sembahyang sunat istisqa. Apabila berhajat kita kepada hujan dan diulang-ulangi sembahyang tu hingga turun hujan, bukan kata sekali dah, boleh ulang-ulang. Sembahyang sunat istisqa tu. Ya, kita minta hujan ni ada 3 cara. Hak ikut tertib hak paling afdal lah. Hak bawah sekali kita minta doa lah. Kita mau minta doa, tiap seorang kita minta doa masing-masing kepada Allah Ta'ala. Tak sembahyang, kita minta doa. Ataupun kita berhimpun ramai-ramai, kita doa supaya turun hujan. So, keduanya, kita minta doa selepas daripada tiap-tiap sembahyang fardu, dan juga selepas daripada tiap-tiap sembahyang sunat, ataupun dalam khutbah jemaah. Kerana doa kemudian daripada yang tersebut tu, tamanya sembahyang, ada sembahyang mustajab. Hak ketiga, hak paling afdal, sultan, pemerintah, ulul amri, ataupun naik dia menyuruh rakyat atau manusia berbuat amal kebaikan untuk minta hujan, beri sedekah. Kalau zaman dulu kan, merdekakan hamba. Pitih hamba ni punya harta dia, harta besar ni. Kalau zaman kita hamba pernah dengar seorang pakar sejarah kita lah, pakar sejarah mati dah, Dr. Hamidin apa nama lupa. Dia kata hebat orang zaman dulu, zaman kesultanan dululah. Dia tengok bukan tengok pada rumah besar, kereta besar ke apa. Banyak hamba, banyak gundik. Tu nak yang orang besar, orang hebat tu. Orang ada. Jadi maknanya merdeka hamba ni satu pengorbanan. Mana buat kebaikan untuk kita tolak pahala. Itu prinsip. Dan taubat atas segala dosa. Dan kalau buat zalim tak, kena hentikan kezaliman. Kalau ambil hak orang lain, pulangkan semula. Dan sultan suruh puasa 4 hari berturut-turut.
4 hari berturut-turut dan hari keempatnya gitu baik dengan pakaian kerja. Jangan pakai pun nak raya. Pakai kerja, pakai jasalah. Pakai keluar ngapa di tempat-tempat terbuka dengan keadaan merendah diri, dengan hati yang penuh khauf takut pada Allah Ta'ala untuk mengerjakan sembahyang istisqa. Kalau kita mengaji bab puasa, inilah antara puasa hak jadi kewajib. Ialah apabila sultan suruh manusia puasa untuk maya istisqa ni atau kewajib. Jadi istisqa ni dari sudut bahasa ni makna minta air. Makna syaratnya kita pohon kepada Allah Ta'ala supaya memberikan air, memberikan hujan, menurunkan hujan. Iaitu istisqa tu, semaya istisqa tu 2 rakaat. Seperti misal 2 rakaat tu seperti sembahyang hari raya 2 rakaat. Dan waktu sembahyang seperti waktu sembahyang hari raya pada afdalnya, dari sudut afdal dia. Maka harus ia sembahyang bagai waktu malam, tetapi nak sembahyang waktu mana pun sah. Walaupun waktu malam, maka harus ia seorang tu sembahyang bagai waktu malam dan siang. Tak kira malam atau siang, sah. Cuma afdalnya supaya waktu afdal sembahyang raya. Dan lafaz niatnya, lafaz niat, adapun niat tu dalam hati. Lafaznya usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja aku sembahyang sunat minta hujan istisqa tu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maksud lafaz Allahu akbar tu niatlah. Dan sunat takbir pada sembahyangnya. Sunat takbir, sunat akan sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Pada sembahyangnya, pada rakaat yang pertama 7 kali apa maya raya. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali pemaya raya dah. Dan baca antara 2 takbirnya. Antara 2 takbir, selang tu lah 1, 2, 3 tu. Baca antara selang 2 takbir tu seperti dibaca supaya dengan seperti dibaca pada takbir antara hari raya. Dan sunat dibaca istighfar pada awal khutbah yang pertamanya. Yang pertama 9 kali. Kalau raya takbirah. Kalau sunat istisqa pada awal khutbah istighfar 9 kali. 9 kali pada khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Lagu mana istighfarnya? Ikutlah istighfar lagu mana pun, tetapi pada lafaz yang afdal. Yang afdal makna aktsaru sawab, lebih banyak pahala apabila kita guna lafaz ni. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, ya Allah, astaghfirullahal azim, aku mohon keampunan kepadamu ya Allah yang maha agung, al-azim, yang maha besar, yang maha agung, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang mana tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, melainkan dia. Al-huwal hayyul qayyum, Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Dan sunat dibaca tak kala guruh.
Sunat dibaca tak gala guruh dan kilap. Baca apa? Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dan jangan mengikut, dan sunat jangan mengikut. Dan jangan mengikut, ini atas pada dibaca ni maknanya, dan sunat jangan mengikut matanya akan kilap. Mana kalau kilap jangan duk tengoklah. Sebabnya akan merosakkan mata, membinasakan mata. Kerana ada sinar yang kuat. Jangan mengikut matanya akan kilap. Dan sunat dibacanya seorang itu tak kala hujan. Kalau hujan pula, ada pun kala hujan, tubik hujan, lalu ni pun hujan, sunat kita baca Allahumma sabiyyan nafi'a. Ni boleh beramal ni masa hujan ni. Allahumma sabiyyan nafi'a. Ni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza umtira qala Allahumma ja'alhu sabiyyan nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan bermanfaat. Jadikanlah ia hujan yang bermanfaat. Tidak mengganggu kita. Ada hikmah dia. Dan apabila kebanyakan hujan memberi mudarat dengan dia, lebat sangat banyak. Kadang-kadang boleh banyak sangat kak, tak saya juga. Tak ada hujan tak saya juga. Dia banyak sangat kak, naik air, banjir, banyak kerosakan lah. Ada doa kita baca, dibacanya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Dan ala setengah daripada sunat yang tersebut itu tuntut, yakni hukumnya sunat mengerjakan itu tuntut berjamaah. Antara semaya sunat yang tuntut berjamaah iaitu sembahyang tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Ya, beza witir ni pada bulan Ramadan. Kalau tidak bulan Ramadan, tidak sunat berjamaah. Tetapi apabila bulan Ramadan, sunat berjamaah. Dan sembahyang 2 hari raya, dan sembahyang gerhana, dan sembahyang minta hujan. Ni sembahyang yang ditutup berjamaah. Manakala kita nak baca as-salatu jami'ah rahimakumullah, boleh. Sunat. Nak sebelum mayat tu. Tak sunat azan, tak sunat qamat. Apa ge azan? Kalau main apa? Nak mayat raya, nak mayat tarawih tak payah. Begitu juga qamat tak payah. Sunatnya as-salatu jami'ah rahimakumullah. Tak. Dan lain daripada tersebut itu tiada dituntut berjamaah. Tiada tuntut berjamaah. Jawab dia. Semaya hajat tak tuntut berjamaah. Semaya duha tak tuntut berjamaah. Semaya rawatib tak tuntut berjamaah. Tak kalau kita nak semaya berjamaah lah ke mana? Kita semaya hajat berjamaah lah ke mana? Kita biasa buat. Apa hukumnya? Hukumnya harus. Sunat bedak, makruh bedak, wajib bedak, haram bedak. Tak ada masalah. Bahkan molek kalau bab mengajar, nak mengajar anak-anak dan sebagainya, kita semaya berjamaah. Walaupun semaya tu semaya hak tidak sunat tutup berjamaah. Tidak makruh. Apalagi bid'ah, tidak bid'ah.
Cuma jangan dikerjakan secara keadaan yang menyebabkan orang awan anggap ni termasuk semaya yang disunatkan padanya berjemaah. Buat tetap buat itu semua. Qala muallif rahimahullah, dan demikian lagi setengah daripada yang tiada dituntut berjamaah. Ni kalau budak-budak sekolah biasa ni mai jemaah tahajud. Kenapa? Nak belajar tajing. Kalau tak buat program mai tahajud berjemaah, tajing tak tahu lagu mana tahajud. Tak apa. Molek lagi. Lepas tu buat sendiri. Buat sendiri. Tak untuk berjemaah. Dan demikian lagi setengah daripada yang tiada dituntut berjemaah. Sembahyang tahajud. Tahajud ni mana tahan daripada tidur. Wazat tafa'ul. Mana tahan. Meninggalkan. Ifadah tark. Mana meninggalkan tidur. Maknanya kalau maya tahajud, dia tidur dulu. Tidur dulu bangun. Dan sunat bagi orang nak maya tahajud tu, dia tidur waktu qailulah. Itu tengah hari. Betul lah. Jangan tidur apa tak maya zuhur. Tak maya asar. Apa nak maya tahajud. No gitu. Kalau tidur tengah hari tapi tak bangun tahajud, tak ada. Qailulah ni istilah bagi orang nak maya tahajud. Supaya apa? Supaya nak tolong, supaya mudah untuk jaga malam, mengerjakan tahajud. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar qalan daripada riwayat pada Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ista'inu bi ta'amis sahara 'ala siyami. Minta tolonglah, mana boleh membantu kita untuk kita puasa, ya, kita makan waktu sahur raga. Wa bil qailulati 'ala qiyamil lail, dan dengan qailulah untuk kita berqiyamul lail. Iaitu sembahyang malam kemudian daripada tidur. Mengerjakan tahajud pada pertengahan malam. Yang kedua tu lebih muakkad lagi, lebih yang ditutup. Dan yang lebih afdal lagi dikerjakan pada waktu sahur. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Maknanya sunat jangan kurang daripada 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat sekalipun. Benda hak tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tu kurang-kurang 2 rakaat. Atau 4 rakaat. Atau 6 rakaat. Atau 8 rakaat. Afdal 2 rakaat dengan niat tahajud dan lafaz niatnya usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sahaja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Dan demikian lagi setengah daripada sunat, ia seorang yang mengerjakan sembahyang sunat mutlak. Apa sunat mutlak? Makna sunat yang tidak ada hak.
Tidak ditentukan semaya berapa dia. Dan tiada hak bilangan rakaat. Boleh juga kita nak semaya direct dengan satu tasyahud akhir pun tak apa. Tak ada hak. Pada malam atau siang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Adapun apa nama? Kalau kita semaya sunat ada punya waktu dan sebab, tak boleh pada waktu yang diharamkan. Bermula sembahyang sunat mutlak yang pada malam itu afdal lebih banyak pahala daripada sunat mutlak pada siang hari. Nisbah antara dua itulah. Tapi nisbah antara buat atau buat baik buatlah. Kira siang pun. Dan jika sembahyang pada malam diperbuat 2 rakaat. Demikian lafaznya usalli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya ada kosak sebutir ya. Aku nak sembahyang saja. Aku nak sembahyang. Boleh dah. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat tu bagi tak syarat dah. Sunat. Kalau paling tidak aku nak sembahyang. Niat aku nak sembahyang. Boleh dah sembahyang sunat mutlak. Maka sayugianya kita memeliharakan segala sembahyang yang tersebut. Apa makna memelihara? Maknanya kita jaga, kita buatlah, kita kekalkan. Biar jadi kekal buat sama jadi wirid. Jadi wirid. Daripada wirid ni mari warid atau waridah, mari cahaya. Maka sayugianya kita memeliharakan, kita kekalkan, kita jaga. Biar istiqamah segala sembahyang yang tersebut itu bagai sedapatnya. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, bagai sedapatnya. Ada kaedah kata mala yudrakul kullu la yudraku jullah. Da yudraku jalluh. Ma la yudraku kullu la yudraku jalluh. Bagai yang tak dapat dapati semuanya, jangan ditinggalkan semua. Tak ada, boleh buat setakat dapat. Istimewa pula pada sangat-sangat kita, istimewa pula lebih-lebih lagi pada sangat-sangat kita kerjakan sembahyang malam, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Mana waktu yang lebih sangat dimustajabkan. Dan yang paling berkesan untuk kita taqarrub ila Allah, untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala pada waktu malam, kerana ia terlebih sangat berat, sangat payah lah. Tak, orang dah bang waktu malam payah, waktu siang tu mudah, malam payah lah. Selimut ringan pun berat jadi. Selimut ringan, mata mudah nak buka tah lewat dia. Tapi dah ngatuk payah nak buka mata. Dah ngatuk kak. Ia memang sedap tidur. Kita tengah tidur nak bangun tu payah. Tak sedap. Ni ke belaga dengan nafsu lah. Berat. Ya semaya biasa pun. Kalau tidak ada Allah Ta'ala mudahkan, berat juga. Berat. Jadi malah. Habis lebih lagi waktu malam. Dengan sejuk lagi, dengan sedap lagi, dalam selimut. Bila lagi kata, tak wajib pun, sunat kata. Jadi berat. Tapi hak berat ni lah,
Kau banyak pahala, kau besar pahala. Ni sebuah berat. Tapi kalau main tahajud tak main sebut tak juga cerita juga. Kita mana kaedah asasnya nak mendekat diri pada Allah Taala, buat perkara-perkara fardu, tinggal perkara-perkara haram. Tu mula-mula tu orang panggil modal dia. Nak bagi untung dia, pai dekat dengan Tuhan, buat perkara-perkara sunat. Jadi nak cerita sini, hak kita buat dengan keadaan payah tu lebih banyak lagi pahala berbanding hak mudah. Kerana kaedah kata as-sawabu ala qadril masyaqqah wa ta'ab. As-sawab, pahala itu mengikut qadar masyaqqah, modal kepayahan, keletihan. Kau payah, kau jauh kita mari mayat, kau penat, kau susah, kau tu kau banyak pahala. Sebab tu ada sahabat yang minta Nabi nak pindah dekat lagi ke tempat mayat jemaah tu. Abang Rasulullah kata, sokan payah. Kau banyak pahala. Terlebih sangat berat suatu atas nafsu. Maya-maya tu lebih sangat berat atas nafsu. Nafsu ni nafsu buat jahat lah. Nafsu jahat. Sebab nafsu-nafsu ni kita kena kawal. Bukan saja kawal, kita kena biar jadi hamba kita, ikut kita. Kita kekal. Nafsu nak juga. Kalau tidak nafsu, tak makan kita. Tidak bini beranak pinak. Tetapi nafsu ni ia kena kekal. Antara yang boleh mengkuat biar nafsu jadi turut kita, hati kita jadi raja, nafsunya jadi hamba kita. Ialah dengan cara kita lapar, dengan cara kita bangun malam. Kerana ia sembahyang malam tu sangat berat suatu atas nafsu, dan sesungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atasnya. Tetapi hak berat tu jadi ringan bila? Apabila dikekalkan. Apabila dikekal, dibiasakan. Lepas tu kita ingat kata guru kita almarhum Pak Sumit Gunung, kata makam kita ni paling tidak pun duduk makam ada dah. Makam nak kira orang malah nak main berak tak apa dah, buat juga tetapi lama-lama biasa lah, mudah. Bahasa Melayu pun kata Allah bisa, tegal biasa. Gapi yang maksud apa tu tahu ono ayatnya dia. Tegal Allah bisa, tegal biasa. Gapi yo nak tahu kok bahasa Melayu pun tak faham, tetapi faham maksud dia ni nak ayatnya. Kalau buat sama-sama jadi biasa gitu. Nak maksud dia tak? Jadi gitu. Hak payah pun jadi mudah. Jadi gitulah. Dia kata hak payah berat pun jadi ringan apabila dikekalkan. Akan jadi mudah dan ringan. Maknanya menundukkan nafsu itu adalah hasil dengan kita mengekalkan, melazimkan mengerjakan ibadat. Taufik Tuhan, Allah Ta'ala bagi kekuatan kita untuk kita taat tu, ya asbabnya dengan ijtihad kita, dengan kesungguhan kita. Mana Allah Ta'ala akan bagi petunjuk bagi orang yang mujahadah di jalannya. Kalau kita tidak mujahadah, lagu mana Allah Subhanahu boleh Allah Ta'ala bagi pun Allah Ta'ala tak situ landasan jalan dia. Hak tu dia. Tapi kalau kita duduk atas rel, insya-Allah siapa? Mansara ala darbi wasal. Kita duduk atas rel, siapalah. Rel apa? Rel mujahadah. Dan mujahadahnya lagi susah dulu. Orang nak berlomba lari, nak latihan nak jadi pemain bola, badminton ke gapo ke,
Ayo kena susah, nak ke berok lah. Lah kali biasa-biasa. No? Latih gini biasa. No, kita dah tengok orang dah akak berat. Allah, kita boleh 2-3 terik lagi dah. Laki orang. Ya Allah, ya Allah. Ni, sejarah ni. Hari-hari. Tanya dia pun nak dok suka. Tak pergi tak sedap. Ini pergi juga. Bapa biasa. Jadi dok latih. Kalau fizikal jadi gagal lah. Fizikal latih. No, kalau lari, stamina kuat. Begitu juga rohani kita. Kena ada riyadhah. Riyadhatun nafs. Ini ada riyadhah. Kena ada mujahadah. Hak lemah akan jadi kuat. Hak tu lah. Hak sipir alat tu buat dah sipir sebab dah. Harus untuk menyalahi sebab tu boleh. Hal tu tahu buat pun tak payah berlatih pun tiba-tiba jadi boleh. Tapi landasannya itu dah. Nah. Dan sungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atasnya dan sabar atas kepayahannya Ni sabar ni kita sabar atau masuk sabar buat taat. Sabar daripada sabar meninggalkan maksiat. Sabar menerima musibah, redha dan sabar buat taat, sabar juga. Hati kita tak sih. Mananya tak sih. Tapi kita sabar. Nak marah, sabar kita malah nak semaya. Sabar buat taat. Jadi Allah Taala bagi lain-lain biasa-biasa rasa macam tak sedap kalau tak buat. Dan Allah Taala bagi waridah, Allah Taala bagi nur. Allah Taala bagi warid, dia panggil istilah dia. Jadi rasa sedap dalam hati. Royak orang apa ni bagi panggil istilah tasawuf betul lah. Kita tidak ahli dia pun. Kita pun tak rasa lagi mana tak tahu sedap tu. Kita macam gininya. Cuma kita sampah ya Allah. Itulah hak dari sipirnya. Nak ayat sebenar tak tahu hamba bukan ahli dia. Kata sedap makan dia tak aja makan dia. Kita tengok orang kata sedap makan tak aja makan lagi. Boleh kita sama-sama mudah-mudahan ahli jemaah semua hamba pun jadi masuk daripada kita semua masuk pada orang-orang yang boleh mengekalkan, boleh bersabar, boleh mujahadah. Dan sabar atas kepayahannya dan dengan melawan akan hawa nafsunya pada permulaannya. Kemudian daripada demikian itu, mula-mula pada permulaan payah berlaku. Semua benda nak start payah berlaku, nak nyetak payah berlaku dah. Nak nyetak Allah payah, lama-lama biasa. Kerja gabung-gabung Allah lah. Tapi kata bergerak tak berhenti, resign. Payah berlaku. Dan dengan melawan akan hawa nafsunya pada permulaannya, kemudian daripada demikian itu jadi demikian kita lawan hawa nafsu tu, jadi dibukakan dia pintu berjinak-jinak ia seorang tu dengan Allah Taala. Allah Taala buka pada kita pintu berjinak-jinak. Jinak tidak liar pada Allah Taala. Dia nak apa dengan Tuhan. Ingat Allah Taala, siap masa, siap ketika, siap rasa, siap pandang, siap dengar. Jinak dengan Allah Taala. Dan manih munajat, dan rasa manih munajat. Manih ya supaya manih munajat tu rasa pemanih. Manis sedap lah. Dan munajat pun sedap juga. Bisik-bisik dengan Tuhan. Berdua-dua, berkhulwah dengan Tuhan. Berkhulwah, mana tak ada rasa tak ada kita dengan Tuhan. Dan lazat ia bersunyi dengan Tuhan. Tuhan kena Allah. Dan ini syurga. Heaven orang panggil tak? Heaven. Syurga.
Mana syurga ni ada dua. Pertama syurga akhirat ni. Kedua syurga dunia. Syurga segera. Mi segera ada. Nah, syurga segera apa ada juga. Dengan mana dari dunia ni. Dari dunia syurga. Ini ni. Lazat manih munajat lazat musyahadah. Musyahadah. Tuhan bagi Allah. Tak tahu dah orang tak baca tak sabu nampak sedap ya. Nah, itu dia bukan ahli dia lah ke mana. Tahu. Kena ayat sebenar. Mudah-mudahan kita rasa. Tak. Kadang-kadang ada got tika-tika dah. Kita rasa wah sedap buat ibadah. Tika-tika rasa berat. Suka malah. Dia tak kekal. Kalau tak kekal ni tak panggil pak musyahadah lagi. Nah, yang mari semata-semata ya, tak panggil warik. Dan lazat ia bersunyi dengan Tuhan. Dan pada ketika demikian itu tiada kenyang. Tak kenyang. Tak kenyang. Seseorang daripada berdiri malam. Nabi siapa bekok lah. Kita siapa bekok mata tidur. Ambolah. Apa bekok mata tidur. Nabi bekok. Ada kira tak ada dosa gapo. Ada ke Tuhan. Rasa lazat. Tiada kenyang seorang. Lapar semua. Lapar tak nak makan. Lapar tak. Mana berkata tak kenyang ni masa nak sembahyang semua. Masa nak sembahyang tak kenyang. Tiada kenyang seorang daripada berdiri malam. Istimewa pula berat atau segala lebih-lebih lagi maknanya bukan tak kenyang, apa lagi rasa berat atau segala malu malah. Tak rasa berat, tak rasa malah dah lah. Bahkan rasa tak kenyang, rasa tak puas. Allah, dah Tuhan buka tu gak Allah setak dah. Seperti bagai yang jatuh. Yang jatuh maknanya berlaku lah, bukan jatuh melepuk gitu. Mana jatuh sini waqa'a, makna berlaku. Terjadi. Setengah daripada, mana terjadi kepada setengah orang yang salihin. Orang yang salihin. Orang yang salihin mana? Orang yang baik kelakuannya dengan Allah Ta'ala. Baik hubungannya sama-sama manusia. Kita ni, manusia ni tak akan jadi orang soleh. Walaupun, sekalipun buat perkara wajib, tinggal perkara haram. Walaupun jaga hubungan dengan Tuhan, walaupun kuat ibadat, walaupun sembahyang bangun malam, tak tinggal puasa, tetapi tak jaga hubungan dengan makhluk. Tak akan jadi orang soleh. Orang soleh ni orang jaga kelakuan dengan Allah. Dan baik jaga juga kelakuan dengan manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Bahkan dengan makhluk lain walaupun tidak manusia, bahkan walaupun dengan binatang sekalipun. Kadang kita ada cerita dah. Ada buah hak semangu malam, puasa lagi, tapi pengakhirannya tak baik. Sebab apa? Sebab kurung kucing tak bagi makan dengan haiwan. Tu orang soleh tidak begitu. Orang soleh jaga kelakuan, jaga hubungan dengan Allah dan juga dengan makhluk Allah. Seperti bagai yang jatuh yang berlaku. Jatuh ni berlaku setengah orang solehin. Seperti beberapa riwayat yang masyhur. Padahal mereka itu setengah daripadanya orang yang sembahyang subuh dengan air sembahyang isya. Ayat kata gapo? Ayatnya mereka dalam ibadat sepanjang malam tak batal wuduk. Kalau tidur pun tidur yang tidak membatalkan wuduk. Dan tetap pakai punggung dia lagi. Dengan air sembahyang isyak mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah, petunjuk mana taufik hidayah daripada Allah Ta'ala.
Kat kita pun kalau kita boleh buat taat sikit banyak pun kita kena sandarkan, kita kena sandarkan kepada Allah, jangan sandar kepada kita. Kita kena saksikan benda tu adalah anugerah daripada Allah Taala. Kena orang panggil istilah yang panggil syuhudu minnah. Kena saksikan adalah anugerah pada Allah Taala. Takut-takut kalau kita dok tanda pada diri kita, kita semaya rajin, kita sungguh, kita kata sandar diri kita, tiba-tiba apabila kita salah, kita terlalai, kita terjerumus pada perkara-perkara maksiat, kita rasa payah, putus asa daripada nak bangun semula, daripada nak kembali kepada taat kita buat sebelum tu. Dalam kitab hikam kata ni alamat apabila putus harap itu selepas pada buat maksiat, kata putus harap. Maknanya tak say dah taat dah malah biar orang panggil alai-alai menyelut perkasa biar sampai ke pakai lengan. Sebab apa? Sebab dia dak sandar pada diri dia, amal dia. Sepatutnya kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala kalau kita buat molek. Sebab itulah apabila begitu kita kena sentiasa lihat, jangan pandai diri kita mulia, jangan pandai diri kita lebih daripada orang lain apabila kita buat taat. Yang dalam ni sebuah perkara taat, kita kena tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Ada tuduh hak dunia, kita tengok orang kurang daripada kita, baru kita rasa cukup, baru kita jadi kaya. Kaya lagu mana? Orang yang paling kaya bukan banyak harta. Orang yang paling kaya orang rasa cukup. Maka dapat penunjuk daripada Allah, maka dengan penunjuk mereka itu, dengan penunjuk mereka mana, dengan kelakuan dan perangai mereka tu, para salafus soleh, para tabi'in, kita ikut, kita jadikan pedoman. Walaupun kita tak jadi bukan sebagai pada mereka, kita kena rasa kasih pada mereka. Dan jika lemah daripada banyak, maka kerjakan sedikit bagi kuasanya. Kalau lemah kita nak buat banyak, kita buatlah sikit pun setakat kita mampu. Jawab aja dah. Allahumma rabb hadzal wa ta'ala. Sikit lagi dah sampai habis hak ni. Maka datang pada hadis, mana terdapat pada hadis bahawasanya orang yang banyak tidur malam itu datang pada hari kiamat fakir. Orang yang banyak tidur malam, hari kiamat ada fakir. Kita hari sehari 24 jam. 24 jam kita tak guna ibadat belakang, 24 jam tidur apa jam. Dah, kita semaya kalau semaya waktu kita buat apa sejam tak apa. 5 minit pun itu. Berapa nak kira-kira banyak. Jadi kalau orang hok banyak tidur malam tu, mari kiamat dalam keadaan fakir. Fakir ni apa? Tak ada suatu. Walaupun ia dalam kesusahan, tetapi tak ada benda. Dalam ketika susah dan payah ni fakir. Dan orang yang banyak tidur menghilangkan barakah umurnya. Sehari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Tak, 24 jam sama 1000 tahun dunia. Kalau 12 jam sama dengan 500 tahun dunia. Adakah orang umur 500? Kalau 16 jam 200 tak ada juga. 3 jam 100 lebih, 120. Jadi golek orang umur 60 lebih. 60 lebih umat. Lebih kurang jam setengah je. Bak tu kalau kita guna betul. Tapi kalau banyak benda hak sia-sia, jadi menghilangkan berkah umurnya dan sia-sia waktunya yang mudanya. Ketahui olehmu, sedikit amal yang berkekalan terlebih baik daripada banyak yang putus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Terlebih kasih amal kepada Allah itu yang dikekalkan dia dan jika sedikit sekalipun. Jadi kita nak amal, kalau kita ada amal sedikit ni, ya, kita nak tambah, nak upgrade, jangan cepat selalu. Sikit slow kekalkan. Apa yang wajib nak buat lalu, nah, harus nak tinggal. Kita nak upgrade dengan warna sunat. Nama tahajud, tahajud pun 8 rakaat lalu. Nah, bangun ke 2 3. Tak lihat kita bangun dekat subuh, buat 2 rakaat. Kita guru ayatlah. Nah, yang dikekalkan dia dan jika sedikit sekalipun dan dikekalkan dia ke amal tu. Dan jika sedikit, rajah dia, walaupun sedikit sekalipun amal tu. Dan sunat mengqadhakan semaya sunat yang tersebut itu apabila kita terlupa. Kata kita buat semua dah semaya duha. Tapi hari itu kita tak ada. Sunat kita qadha. Allahumma ja'alna minal muhafizina wal muqimina as-salah wal muqimina as-salata al mukhlithina liwajhikal karim ya rabbal alamin. Bila berkenaan dengan semaya nanti masuk berkenaan dengan raja, berkenaan dengan pemerintahan, berkenaan dengan pemerintahan raja. InsyaAllah pada minggu hadapan wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidna ilma wa zidna ilma.